بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نكمل المحاضرة السابقة. أعتقد انتهينا من العام ودخلنا في الخاص وذكرنا أن الخاص له 4 أنواع. المطلق انتهينا منه، بدأنا في المقيد ووصلنا إلى مسألة حمل المطلق على المقيد. ما معنى حمل المطلق على المقيد؟ إذا ورد اللفظ مطلقا في نص شرعي ومقيدا في نص آخر. عندنا sekarang ini adalah 2 nas ataupun 2 ayat. الآية الأولى جاءت مطلقة، بينما الآية الثانية itu جاءت مقيدة. Adakah kita nak kena gabung antara 2 ayat itu? مثال يتضح. عندنا الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. عندنا الدم dalam keadaan ini adalah mutlaq. Dia tak dikaitkan dengan apa-apa. بينما في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. دما مسفوحا dia dikaitkan dengan masfuh. Adakah kita nak kena gabung antara 2 ayat ni? Jadi apabila saya tafsirkan ayat yang pertama tadi itu hurrimat alaikumul maitah waddam, dam di sini adalah laisa ala itlaqih. Dam di sini adalah muqayyad. Muqayyad dengan apa? Bi al-masfuh. Sahih kida? Mana dalilnya? Dalilnya qauluhu ta'ala illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan. Hada makna hamlul mutlaq ala al-muqayyad. Bila kita nak kena gabung, bila kita tak boleh gabung, dan fi masalah kita khilaf. Baik, قال فله 4 أحوال. رقم 1 إن كان الموضوع واحدا. antara 2 ayat tadi itu الموضوع واحد. كيف يكون الموضوع واحد؟ بأن يتحد الحكم والسبب. Di sini ayat yang pertama tadi adalah hurum. Hukumnya hurmatul akli. Sahih, nafs al-kalam. Dalam ayat yang kedua adalah tajuk dia hurmatul akli, hukum yang sama. Tak boleh makan, tak boleh makan. Sebab apa tak boleh makan? Kerana yang pertama dam, yang kedua pun dam, sama ya. Dalam keadaan ini dia kata apa? Nak kena apa? Humilal mutlaqu ala al-muqayyad. Dalam keadaan ini kita nak kena gabung antara 2 ayat ni. Khalas? Kama fi tahrimid dam al-masfuh. Baik. Dalam keadaan yang kedua, an yakhtalifa al-hukmu was-sabab. Tajuk langsung tak sama ni. Fala yuhmalul mutlaqu ala al-muqayyad. Dalam keadaan ini kita tak boleh gabung. Khata'. Kalau kita gabung adalah khata'. كقوله تعالى في حد السرقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما di sini sebenarnya mutlaqah. Dia tak dikaitkan. بينما في الوضوء قال ماذا؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. sehingga siku. Sahih. Dia dikaitkan ila yaitu ila al-marafiq. Adakah kita dalam keadaan ini kita nak gabung? لا يحمل المطلق على المقيد dalam keadaan ini. لاختلاف الحكم. Yang pertama, ماذا؟ وجوب قطع يد السارق. صحيح كده؟ Yang keadaan yang kedua, ayat yang kedua, وجوب غسل اليد. Dia memang wujub, tapi hukum maknu potong tangan. Ni hukum dia basuh tangan. Sebab pun lain. Sebab di sana sebabnya curi. Sebabnya di sini kita nak ambil wudu ataupun kita nak semayang. Sahih kita? Sahih. طيب فاليد الأولى مطلقة وهي في الثانية مقيدة. خلاص. Di situ kalau kamu pun boleh tulislah sebab takut lupa. Al-hukum di sana wujub qat' al-yad, di sini wujub ghasl al-yad. Hina sababuhu as-sariqah, hina sababuhu ماذا؟ الوضوء. طيب رقم 3 أن يختلف الحكم. حكم tak sama لكن يتحد السبب.
Dalam keadaan ni pun qal la yuhmalul mutlaq 'ala al-muqayyad. Semua ni keadaan 1 2 3 bila khilaf. Illa idza dalla dalilun 'ala hamlihi 'ala al-muqayyad. Secara umum kita la yuhmal illa idza kan hunak dalil. طيب نأتي بمثال. قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Ini dalam ayat الوضوء. بينما في آية التيمم dia kata فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. صحيح؟ أوكي. فالسبب واحد. Kita nak ambil wudu, kita nak ambil tayammum, sebab واحد. Kita nak semayang. Ataupun kita nak baca Quran. Atau أي sebab يعني. والحكم مختلف ataupun مختلف tak sama. ففي الوضوء وجوب الغسل لكن في التيمم adalah وجوب المسح. Jadi dalam keadaan ni kita tak boleh nak gabung. Kita tak boleh nak gabung. Jadi saya tak boleh nak katalah dalam keadaan tayammum saya nak kena sapuh sehingga siku juga. Dia faqat tangan ni lah kaf. يد di sini adalah الكف. طبعا هذا مستنبط بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب رقم 4 أن يتحد الحكم حكمهم واحد لكن يختلف السبب. dalam keadaan inilah yang berlakunya ماذا خلاف بين الفقهاء. ومثاله تحرير رقبة في كفارة الظهار وقتل الخطأ. تحرير رقبة bebaskan hamba في كفارة الظهار 1 وكفارة قتل الخطأ. تعرفون الظهار أنت علي كظهر أمي. طبعا yang ni tak ada dalam budaya Melayu, jadi saya nak cerita pun أعتقد يعني في فائدة لكن ما في فائدة عملية. sebab tak ada dalam budaya Melayu, أعتقد غير موجود. قال الله تعالى في كفارة الظهار tu sebelum dia nak sentuh perempuan dia balik, فتحرير رقبة من قبل أن يتماسه. Raqabah dalam sini bebaskan hamba di atas sini mutlak. Mana-mana hamba pun boleh. بينما في قوله تعالى في ماذا قتل الخطأ kita banyak kafarah. sahih. ومن قتل مؤمنا خطأ kafarah dia apa? فتحرير رقبة مؤمنة. dikaitkan dengan مؤمنة. ثم قال وهذه الصورة مختلف فيها. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد di sini. خلاص يعني لأنه السبب مختلف. yang tu zihar. yang ni apa dia? Qatil. Jadi hukumnya sepatutnya aidan beza. Ada beza. Jadi kita nak gabung بينما وذهب الشافعية والحنابلة إلى حمل المطلق على المقيد dalam keadaan yang macam ni. لماذا؟ لاتحاد الحكم في النصين. تحرير رقبة dengan تحرير رقبة. تحرير رقبة وتحرير رقبة. هذا بالنسبة لحمل المطلق على المقيد. طيب نأتي إلى النوع الثالث من أنواع ماذا؟ الخاص. عندنا الأمر. قال الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل على وجه الاستعلاء ataupun على جهة الاستعلاء. maknanya saya arah kamu ni kerana saya lebih tinggi pada kamu. sahih. استعلاء. سواء أكان arahan kita tu بصيغة الأمر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أم بصيغة الفعل المضارع المضاف إلى لام الأمر. لام الأمر ini adalah jazimah. sahih. كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. أم بالجملة الخبرية التي قصد منها الطلب.
Kaqaulihi ta'ala wal walidatu yurdi'na, bagi susu kepada anak haulain auladahunna haulaini kamilain. Sahih. طيب ثم قال ومقتضى مقتضى الأمر هو ومقتضى الأمر هو وجوب المأمور به على وجه الإلزام. هذا المعنى المتبادر إلى الذهن دائما. Apabila kita kata ada arahan biasanya adalah al-amru wujub al-ma'muri bih ala wajhi al-ilzam. Kita nak kena buat. Namun di arahan, maknanya kita nak kena buat. Itu al-mutabadar ila zihn. Lakin ahyanan idza wajidat qarinah, sekiranya ada qarinah, dalil akhar yang menunjukkan ataupun sarifah mengeluarkan dia dari makna al-amri ila makna akhar ghair al-ijab. Misal, famin hadhihi al-ma'ani an-nadb kaqawlihi ta'ala fakatibuhum fi'l amr in 'alimtum fihim khaira. Taban hadha al-'abdu al-mukatab, yang kita ada berjanjian dengan dia untuk nak bebaskan dia. Setiap tahun dia bayar duit. Buat surat janjian tu. Taban fi'lus sahabah dalil di sini bukan semua sahabat buat. Berjanjian tu ada tapi tak tertulis. Al-ibahah kaqaulihi ta'ala kulu min at-tayyibat. Kalau fi'l amr matilah kita. Tak ada tayyibat. Sahih? Al-irsyad kaqaulihi ta'ala wastashhidu shahidaini min rijalikum. Bila jual beli ni wastashhidu shahidaini min rijalikum. Kita jual beli biasalah, mana ada saksi. Sahih? Tapi yang ni untuk irsyad, tunjuk ajar. Tapi tengoklah kalau kita biasa, kalau kita jual beli rumah, benda yang memang ada saksi, kita bawa saksi, kita bawa resit. Sahih, kita ada dokumen untuk nak buktikan hak kita nanti. Sahih. At-ta'dib, mengajar kaqaulihi ta'ala li Umar bin Abi Salamah ya ghulam sammillah. Ta'dib. Wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. هذا كله تأديب. رقم 5 التهديد والإنذار كما في قوله تعالى قل تمتعوا kepada ya kafirin فإن مصيركم إلى النار. أيضا الدعاء كما في قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. Dan qarinah dia di sini memanglah sebab tadanya isti'la tu. Sebab tadanya isti'la. Sebab isti'la kita kata arahan tu kena dari atas ke bawah. Kita ni bawah ke atas. Ya Allah najihni fil imtihan. Itu adalah doa. Kita tak boleh arah Allah. Itu qarinah. At-ta'jiz qawlihi ta'ala fa'tu bi suratin min mithlih. Taban kita memang tak mampu nak buat semacam surah min Al-Quran Al-Karim. Jadi ini sebenarnya ta'jiz, nak melemahkan kita. طيب هذا بالنسبة للأمر. لكن في الأمر عندنا يعني بعض الأمور أو بعض المسائل نتعرف عليها. رقم 1 المسألة الأولى دلالة الأمر على الفور. دلالة الأمر على الفور. Bila saya bagi kepada kamu arahan, dan arahan itu tak dikaitkan dengan apa-apa, dia mutlak, dia bukan muqayyad, adakah kamu nak kena segera faur, segera patuh kepada arahan saya, ataupun kamu boleh tunda? طيب ناتي قال اتفق العلماء على أن الأمر إذا صاحبته قرينة تدل على الفور. Contoh dia saya kata اذهب الآن. اذهب الآن. Sahih kita. Ada perkataan الآن menunjukkan kepada al-faur, ataupun at-tarahi yang menunjukkan kepada tarahi. Tarahi maknanya kemudian pun tak ada masalah. Contoh saya kata kepada kamu hadiris suhur. Sediakan makan suhur. Suhur biasa saya tak makan dah pukul 8, 9, 10 lah suhur. Saya kata kepada kamu ni lepas main isyak misalan, ataupun ba'da salat tarawih. Biasanya kita suhur qabla salatil fajr. Sahih? Sahih. Maknanya di sini adanya qarinah ala tarahi.
kana al-amalu bil qarinah. Kita mengamalkan dengan qarinah itu. Sekiranya ada, maknanya dia adalah dikaitkan muqayyad. Lakin ikhtalafu fil amri al-mujarrad 'an al-qaran, yang tidak qarinah. Hal yadullu 'ala al-fawri aw at-tarahi? قال للعلماء في هذه المسألة أقوال. أقوال يعني تقريبا kalau kita nak ringkaskan pun, يعني الأقوال لا نقول قولين. ada yang kata على الفور, ada yang kata على التراخي. ada yang kata على الفور, ada yang kata على التراخي. طبعا جئت بالراجح مباشرة لأنه هذه مسألة يعني نأتي dari مع الأمثلة kita boleh nampak lah. فالراجح قال ما ذهب إليه جمهور العلماء على أنه يدل على الفور. Terus segera, kita nak kena segera patuh kepada arahan tadi. واستدلوا رقم 1 قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا فعل أمر إلى مغفرة من ربكم. ومن أسباب المغفرة أبدا al-imtithal, kita patuh kepada awamirillahi ta'ala. Maknanya bila arahan tu sampai kepada kita, terus kita kena bercepat-cepat patuh kepada hadhihi al-awamir. Wal amru bil musara'ah tadullu 'ala al-mubadarah. Mubadarah yani awal. Sebab tu Pak Arab kadang-kadang lah kamu dengar badri. Badri itu maknanya au mubakkir. Qadra al-amkan. Selagi mana kita mampu. Selagi mana kita mampu. طبعا هذه الآية الأولى. عندنا الآية الثانية lebih kurang sama. قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. berebut al-khairat. Macam mana kita nak berebut? Kita nak kena awal. Sahih? Takkan kita nak berebut duduk belakang. Sahih? وبما أن المأمور به لا بد وأن يكون خيرا. Sahih? Arahan tu mestinya baik. فدخل فيما أمرنا, diarah bil istibaq ilaih, kena bercepat-cepat, lomba. صحيح كده إليه. طبعا هذا بالنسبة للقرآن. أيضا يعني هو بالنسبة للغة. Kamu tengok kepada lughah. Kalaulah kita katalah saya masuk rumah, baru sampai dari kerja misalnya, kemudian saya kata kepada anak saya, pergi ambil air misalnya. Sahih kita. Kemudian dia pergi dapur, dari dapur dia keluar belakang rumah, ambil gerek, duduk pusing satu taman. Sahih kita. Lepas setengah jam balik, bawa kepada saya air. Dalam keadaan tu, saya boleh tak tampak dia pom sekali, jerkah dia, boleh tak? Sahih, kamu kata boleh. Saya disalahkan tak kalau saya buat macam tu? Saya tak disalahkan. Sahih? Sebab apa? Sebab al-amru yadullu 'ala al-fawr. Bila saya katakan dia pergi ambil air, maknanya sekarang ni kamu kena pergi ambil air. Kalaulah dia segera ambil air, adakah saya kata ni tampak dia, jekah dia? Siapa suruh bawa ambil air sekarang? Adakah orang nak cakap macam tu? Tak ada. Sahih? Sebab memang huwa yadullu 'ala al-fawr. Sebab itulah saya kata hadha huwa al-qawl ar-rajih, yani bila hatta yani طيب. رقم 3 dalil yang diberi kepada kita di sini adalah عقلي. دليل عقلي. قال أن الأمر إن لم يكن للفور. sekiranya dia tak membawa makna itulah, kita nak kena segera, لجاز تأخيره. صحيح? هذا صحيح. Kalaulah kita tak wajib segera, maknanya kita boleh tundakan dia. Dan apabila kita boleh tundakan dia, sama ada imma an yakuna muhaddad ataupun wahada tahakkum, ataupun ghairu muhaddad wahada yuaddi ila tarki al-fi'l. صحيح كده. هو يريد أن يقول هنا أن الأمر sekiranya tak bawa makna segera, dalam makna yang di sini kita boleh tundakan dia. Kemudian kita nak tunda tu sama dalam ada dua keadaan. Imma muhaddad biwaqt. Misal, saya kata kepada kamu, siapkan tugasan kamu. Sahih. Sini bolehlah kita nampak budak-budak malas keluarlah. Ustaz bila? Tanya kawan dia lah dah. Ustaz ni bila nak tugasan tu?
Hujung minggu ni kot. Saya tak kata. Sahih? Nafsal kalam. Orang yang lagi malah. Hujung bulan ni kot. Sahih. Lagi malah. Ada yang lagi malah ni. Hujung semester kot. Sahih. Padahal saya tak kata pun. Sahih. Wahada kulluhu ada kata tahakkum. Tahakkum. Tahakkum makna qaul bila dalil. Dan apabila katalah kalau saya bagi arahan macam tu, kemudian kamu saya bawa kepada saya hujung bulan, saya boleh marah, saya boleh potong markah, saya boleh semua. Saya tak salah. Sebab kamu memang nak kena segera. Ataupun kita boleh kata ghairu muhaddad. Siapkan tugasan kamu. Bila ghairu muhaddad. Ghairu muhaddad ni lagilah orang dah periksa, orang dah masuk markah dalam sistem dah. Kamu tak akan hantar tugasan tu. Saya tahu. Sebab غير محدد. وهذا يؤدي إلى ترك الفعل. بينما yang dituntut dari kita apa dia? Talabul fi'li bukan tarkul fi'li. طيب. نأتي إلى المسألة الثانية. دلالة الأمر على التكرار. صحيح. دلالة الأمر على التكرار. Adakah dia al-amrul wahid al-mutlaq al-amru al-mutlaq لكن هل يؤدي معنى التكرار؟ مثلا أنا أقول لك apa dia? Bawa air. Contoh tadi lah. Maknanya apabila saya balik rumah saja, kamu anak saya ni nak kena terus pergi ambil air. Saya tak perlu lagi bagi arahan. Ataupun saya kena buat arahan yang baru. Sahih kita. Maknanya setiap satu arahan untuk sekali kerja sahaja. Dia tak boleh jadi 2, 3, 4 kali kerja. Buat sekali pun cukup. Sahih. Ataupun dia kena berterusan. هذا هو الذي يريد أن يقول. قال اختلف العلماء في الأمر المطلق. هل يدل على تكرار الفعل المأمور به ataupun tidak. Bila saya arah kamu arah kamu macam tadilah contoh air tadi. Hal tikrar al-fi'l al-ma'mur bih kena berterusan ataupun tidak? Ikhtalafu ala qawlain. Jelaslah ada yang kata yaqtadi at-tikrar, ada yang kata la yaqtadi at-tikrar. Sahih kah? Sahih. Ada dua pendapat. ثم قال مباشرة والراجح في المسألة أن الأمر المطلق لا يفيد ذلك. Kita buat sekali pun dah cukup sebenarnya. Kita tak payah ulang lagi. Sebab dia tak minta pun kita ulang. Dia minta lakukan benda tu. Saya ni anak yatim. Saya pergi jumpa Tok Imam kampung. Ya imam kampung, kawinkanlah saya. Jadi masya-Allah, imam kampung ni pun tolong kawinkan anak saya dengan anak Husin. Boleh. Minggu depan jumpa dia di masjid. Jom nak ke mana? Hari ni kita pergi kahwin dengan anak Hasan pula. Sahih hadal kalam? La, ghairu ma'qul. Kalam ni ghairu ma'qul. Dia sekali buat sekali sudah. Sahih? طيب. كما اختلفوا أيضا في مسألة الأمر المعلق على شرط. هل يقتضي التكرار بتكرار الشرط ataupun لا؟ طبعا قال نأتي بمثال. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد. Syarat dia sekiranya kamu masuk masjid, فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Amr di sini yusalli rak'atain tu. Kita kena sembahyang 2 rakaat. Jadi sekarang ni saya dah masuk masjid. Kemudian dah sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Tiba-tiba abang saya, dah saya tunggu sembahyang ni tiba-tiba abang saya telefon saya. Saya keluar dari masjid, sembang dengan abang saya. Seminit macam masuk masjid balik. Dia kena sembahyang lagi tak? Sahih ke dah? Sebab dia sebab
Saya masuk kali kedua ni, dakhala. Kali kedua pun dakhala. قال وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. ثلاثة الأقوال. Yang pertama, khalas jelas qaul yang pertama dia dikaitkan dengan pecahan yang tadi tu. Hal al-amru yang mutlak ni, masalah yang pertama tadi yang sebelum ni hal al-amr al-mutlak tu ya yaqtadi tikrar ataupun tidak. Ada kan ada pendapat yang kata yaqtadi tikrar, tapi rajih la yaqtadi tikrar. Pendapat ni sekiranya mutlak pun dia kata kita nak kena ulang-ulang. Ala syarat lagilah kita nak kena ulang-ulang. Sahih? Sebab dari mulanya dia adalah tikrar. Itu pendapat yang pertama. Taban ada pendapat yang kedua yang dia kata la yaqtadi at-tikrar. Sebab maksudnya di sini lakukan perkara tu. Sudah sekali, khalas. Lakukan benda tu sekali, khalas. Yang yani idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Maknanya di sini yang dia nak kata, maksud Nabi kita, bagi adalah bila kamu masuk masjid itu, bagi adalah semayang tahiyatul masjid. Itulah. Kamu dah ada sekali, kali kedua tak perlu dah. Boleh. Okey. Yang ketiga, qal yaqtadi tikrar. Limadha? Lianna syarta di sini samalah dengan al-illah. Illah. Kenapa? Kenapa kena sembahyang 2 rakaat? Apa dia? Kamu masuk masjid. Kamu masuk tak? Masuk. Jadi kena sembahyang. Taban tahiyatul masjid hada. Tahiyatul masjid ni kurang. Kurang. Yang kita selalu nak jadi, kita bawa kereta apabila kita kita bawa kereta bila waktu azan. عندنا حديث إذا أذن المؤذن فقولوا تقريبا لا أتذكر الحديث لكن من السنة ترديد كلام المؤذن. صح. إذا سمعتم الأذان فقولوا كما يقول. المهم الحديث Jadi sekarang ni saya bawa kereta sahih, masjid ni azan. Saya nak kena samalah, kita ukarir al-azan. Lepas 5 km pula masjid tu pula azan. Saya nak kena ulang lagi tak? Semua tu azan asar tu. Kemudian buka radio lepas bawa azan. Saya nak kena ulang lagi tak? Itu adalah kita kata masail yang berlakunya khilaf. Lakin kita boleh tengoklah kita boleh tengok kepada hadha syart. Yani idza sami'tumul adhan, kita bolehlah idza sami'tumul adhan ini sebenarnya menunjukkan kepada tikrar. Idza. Tapi ataupun in yani ahyanan fi alfaz asy-syart ini menunjukkanlah hal yaqtadi at-tikrar ataupun tidak. Yani in dengan idza ni rasanya la yaqtadi at-tikrar lah. Lakin مثل kullama selagi mana sami'tumul adhan, hadha yaqtadi at-tikrar باللفظ. لكن قلنا أن الراجح di sini adalah ماذا يقتضي التكرار. طيب نأتي إلى المسألة الثالثة، سقوط الأمر المؤقت بفوات وقته. Adakah dia tergugur ataupun dan kita perlu tunggu kepada arahan yang lain. Tunggu kepada arahan yang lain untuk menjalankan perkara itulah. Ba'da fawatil waqt, ataupun tak, kita tak perlu tunggu dah kepada arahan yang lain, kita terus buat. Walaupun masa dia dah keluar. Kita terus buat dengan arahan yang tadi. Sekarang ni saya bagi kepada kamu contohlah, lagi mudah. Saya kata kat ayah saya nak keluar sembahyang Isyak di masjid. Kemudian ayah saya dia kata okey, sekarang start gini, kamu balik, kamu bungkuslah makanan. Saya pergi sembahyang masjid, jumpa kawan, kita pergi sepak futsal sampai pukul 1 pagi. Adakah saya nak beli? Ayah saya tak tahulah, tidurlah.
adakah saya nak beli makanan? Ataupun saya perlu ada arahan yang lain dari ayah saya. Kena beli makanan. Sebab saya tahu lah, bila saya beli ni, saya pergi balik ni ayah saya dah tidur. Sahih? Fatal waqt. Jadi saya beli pun tak guna. Nasi tu akan dibuang. Ataupun, saya nak kena beli. Saya nak kena beli ya. Hadha huwa masalah dia. فالأمر بالصلاة أمر مؤقت فإذا تركها المكلف عامدا فهل يؤمر بالقضاء بعد فوات الوقت ataupun tak perlu tunggu dah kepada arahan yang lain, kita ikut arahan yang bertamuaruh. Ulama في هذه المسألة قولين طبعا هذا خلاف كبير di sini lah. القول الأول الأمر المؤقت لا يسقط بفوات الوقت, dia tak akan gugur. Maknanya tak perlu kepada arahan yang kedua, terus jalankan benda tu. بل يجب القضاء بالأمر الأول ولا حاجة, kita tak perlu ila amrin mustaqil, amr yang lain. وهو رأي الحنابلة واستدلوا رقم 1 أن ذمة المكلف لا تبرأ إلا بأداء الواجب. Sahih kita takkan diri kita ni, kita takkan jadi kosong. Tak jadi tabra, maknanya kosong, tak bersalah lah, tak berdosa. Kecuali dengan tunai itulah benda yang wajib. Kalau tidak, benda tu jadi tanggungan atas kita. Kita berhutang semayang dengan Allah. Sahih. Wantiha al-waqti la yu'addu ibra'an. Contoh dia, saya kata kepada kamu, pada hujung bulan ni kamu nak kena bayar duit saya ni balik RM1,000. Sahih. Habis bulan, kalau saya tak perlu lagi bayar duit. Gitu lah. Kamu tak terlepas. Sahih. Kamu tak terlepas kecuali dengan membayar duit. Kamu pun tak terlepas kecuali dengan semayang. Kena semayang. Jadi kita tak perlu bagi arahan yang kedua. Dalil rakam الثاني قوله عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق أن يقضى. طبعا هذا هي في مسألة apa dia, hajah. Ada seorang ni lah, ayah dia masuk Islam dalam keadaan khalas la yasbutu ala rahilah, dia tak boleh lagi nak musafir, dia tak boleh nak duduk lagi atas unta. Jadi dia tanya kepada Rasul, afa ahujju anhu, saya ganti haji badal tu. Jadi Rasulullah pun dia kata fadainullahi ahaqu an yuqda. Rasulullah sini dia kiaskan, kalaulah kamu berhutang dengan orang, ayah kamu berhutang dengan orang dan ayah kamu tak selesai, kamu dah selesai tak? Ya, sahih. Nafsul kalam, apa dia? Sekiranya ayah kamu tak haji, jadi dia berhutang dengan Allah tu haji, kamu boleh nak selesai? Ya, boleh selesai. Sahih. وهذا تشبيه للواجبات الشرعية بديون الآدميين ولا خلاف في أن ديون الآدميين لا تسقط بفوات الوقت. Yang saya kata tadi lah, bayar sebab hujung bulan ni kamu tak bayar, kamu terlepas? Tak terlepas. القول الثاني أن الأمر المؤقت يسقط بفوات وقته, tergugur. Jadi kita nak ganti, kita nak lakukan ولا يقضى إلا إذا قام دليل خاص على مشروعية القضاء. Kena ada dalil yang lain, yang kita kata ganti. وهو قول أكثر الأصوليين وهو الرأي الراجح أيضا. واستدلوا أن تحديد وقت للعبادة, kita dah tentu وقت العبادة دليل على أن هذا الوقت فيه مصلحة. Macam tadilah bila ayah saya kata selepas mayang tu balik sudah di surau tu terus pergi beli makanan, sebab masa tu dah makan malam. Bukan satu, bukan dia dah sahih, mafi maslahah. Oh, nak tidur, maslahah di situ tidur. Jadi fa idza fata al-waqtu fatat al-maslahah. Kita nak tidur dah. Fala faidata fil qada. Jadi kalau saya beli pun tak guna, kecuali kalau diberi arahan yang kedua. Dari ayah saya pakai satu ni, saya tak tidur lagi ni, mana nasi ni, mana sahih? Masa tu kita belilah, mafi iskal. Yang kedua, أنه لو كان مشروعية القضاء ثابتة بالأمر الأول لاستوت الواجبات في ذلك. Tetapi لا, dia tak sama. Jadi الواقع خلاف ذلك. فمن الواجبات التي يجب قضاؤها كالصلاة بالنسبة للناس والنائم. Kita nak kena ganti macam mana pun nak kena ganti. بينما في واجبات لا يجب قضاؤها,
Misal al-Jum'ah. Khalas, terlepas. Kamu nak sembahyang di rumah 2 rakaat nah. La. Al-jihad. Terlepas. Takkan kamu nak keluar, orang dah balik habis perang, kamu nak keluar seorang-seorang pergi perang. La, terlepas. Khalas. Sahih kita? Sahih. Kalaulah dia dengan arahan yang pertama. Sahih. Mesti ada arahan yang kedua baru keluar. Baik. بالنسبة لي رابعا من أنواع الخاص هذا النهي. قال النهي هو اللفظ الدال على طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء ساموله بالأمر، ويكون النهي بصيغة لا تفعل بيساله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو التحريم dengan lafaz tahrim كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، أو نفي الحل katanya benda tu ليس بحلال مثل قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. لا يحل لا يجوز. أو الأمر الدال على الترك كقوله تعالى فاجتنبوا الأمر الدال على الترك. Lafaz tu menunjukkan kepada tark. Fajtanibu istinab. Istinab ni jangan menghampir. Sahih kita? Dia kata jangan. Fajtanibu risa minal awsani wajtanibu qawla az-zur. Dia kata tinggal. Dia kata apa dia? Jangan hampir. Jangan hampir ni lagilah menunjuk kepada at-tark sebenarnya. Wa muqtada an-nahi التحريم. هذا واضح ينتله المتبادر إلى الذهن. أبلا jangan buat maknanya kalau saya buat tu haram. صحيح. لكن قد ينصرف النهي إلى معاني أخرى بقرينة، فمن تلك المعاني الكراهة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. Jangan kamu mengharamkan. Kita sebenarnya tak boleh nak mengharamkan. Kita mana ada kuasa. Yang nak mengharamkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man'un nafsi 'an at-tayyibat adalah makruh. Jadi kita nak mengharamkan adalah makruh. Sahih. Lianna dhalika matrukun lit-tabi'ah al-bashariyah. Kalau kita kata ayam, kita katalah ayam min tayyibat. Sahih kita. Benda yang baik saya. Tapi saya tak suka makan ayam. Nak kata apa? Ataupun saya ni ada allergic dengan ayam, tak boleh nak makan ayam. Itu adalah matruk lit-tabi'ah al-bashariyah. طيب رقم 2 الدعاء. biasanya dari bawah ke atas. كما في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الإرشاد نفس الكلام في الأمر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. التحقير نينا kata benda tu lekeh dia كقوله تعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. Padahal apa dia yang matta'na bihi tu banyak benda yang hiasan. Sahih, benda cantik sangat. Rumah besar, kereta besar, semua besar. Kita pun suka duk tengok. Memang sukalah. Tapi nak kata benda tu semua tu adalah lekeh, la tamuddanna. Tak perlu tengok. Ma fi faedah. Al-ya's كما في قوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يوم القيامة. Memang kafir akan i'tizar, minta maaf dari Allah, tapi la ta'taziru, janganlah. Sebab kamu ni memang saya takkan maafkan. خلاص. طيب. وفي دلالة النهي مسائل منها عندنا مسألة واحدة فقط جئنا. قال المسألة الأولى دلالة النهي على الفور. Apabila kata jangan buat, itu maknanya faur. Wadawam, berterusan. Dia tak boleh terakhir di sini. Al-fawri wadawam. Taban hada masalah ni sebenarnya nak kata masalah pun tak, dia bukan masalah. Sebab ini sebenarnya adalah ittifaq bain al-fuqaha. Masalah ittifaq, bukan masalah yang berlakunya ikhtilaf. Baik. An-nahi قال يقتضي الكف عن المنهي عنه. Bila saya kata jangan apa dia main bola, مثلا kamu jangan main bola, يدل على الفور. Maknanya kita dari sekarang ni lah, dari sekarang ni, mula saat ni tak boleh dah main bola. Jangan duk kata pula jangan main bola esok kot hari ni boleh kot boleh itu kata tu.
ma lam takum fawran wa 'ala dawam, berterusan. 'Ala dawam. Bila saya kata jangan main bola, jangan main bola lah. Berterusan. Illa idza kan hunaka qarinah. Saya kata jangan main bola ini. Maknanya bila-bila boleh, nah, ataupun esok boleh. 'Ala khilafi dhalik. Wad dalilu 'ala dhalik anna al-manhiya anhu, apabila saya kata jangan main bola masalan, ya, apa yang dilarang di sini sebenarnya adalah mafsadah. Mungkin kita katalah, nah, kawan ni jantung dia lemah. Jadi saya kata kepada dia, saya doktor ni lah, jangan main bola. Saya ni tabib. Saya kata kepada dia, jangan main bola. Hari ni, la, berterusan ala dawam, ala tul. Atau tidak, saya kata, dalam 2 minggu ni, kamu berehatlah, jangan main bola. Sahih. Ataupun dalam sebulan, kamu jangan dah lari kuat-kuat masalah, sebulan. Yakin tak? Bila ada sakit jantung, saya kata, jangan khalas main bola, khalas. Berterusan. Kenapa? Sebab main bola tu dijadikan sebagai mafsadah. Wal mafsadah ni yajibul ibti'adu anha fawran wa 'ala dawam. Sahih? Sebab mafsadah ni dia takkan berubah jadi maslah. Dia tetap mafsadah, berterusan. Kama anna muqtada an-nahy 'adamu idkhalil manhiy 'anhu fil wujud. Dalil yang kedua nah. Apabila kata kamu ni jangan main bola, maknanya jangan bagi ada main bola tu. Idkhalu fil wujud. Jangan main bola, maknanya jangan kamu melakukan benda tu. Idkhaluhu fil wujud, menjadikan benda tu haqiqatan. Khalas. Thumma qal falau imtana'a al-mukallafu anhu yawman ataupun syahran. Saya tak main bola ni nah. Bila saya kata kamu jangan merokok. Sahih kita, kamu tinggal sehari 2, kamu ni setahun, 10 tahun. Kamu isap rokok balik. Rugi kan? Sahih, nafs al-kalam ini. Lepas tu dia kata falau imtana'a al-mukallafu anhu yawman aw shahran thumma fa'alahu, dia buat selepas sebulan, lam yasduq alaihi annahu lam yaf'alah. Walaupun kita dah tinggal ni, saya dah tinggal, dia tak tinggal, buat tu duk isap rokok tu. Nampak dah? Saya dah tinggal 10 tahun, saya tak percaya kamu dah isap rokok. Sahih? Sebab tu dia kata lam yasduq alaihi annahu lam yaf'al. Sebab tu kita tak boleh nak kata dia dah tinggal. Lidha ittafaqa al-ulama ala anna an-nahya yaqtadi al-fawr wal istimrara illa man shadh. طيب بكذا الحمد لله انتهينا من النهي من العام والخاص، وانتهينا بالنسبة للمقرنة من باب الألفاظ. إن شاء الله بعد هذا نأتي إلى موضوع النسخ. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان في سؤال أو استفسار يكون على الواتس.